sahabat-sahabat saya hingga ke akhir hayat. Soal menang atau kalah, itu soal nombor 10 bagi saya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Kita berjuang dengan keinsafan. Siapalah diri aku yang sebenar? Kalau saya diberi rezeki dengan buah-buah jualan dan boleh mengsara suara keluarga saya, bagaimana sahabat-sahabat kita? Saya ni tuan-tuan, orang Bali sentiasa bersama yang bawah ni. Saya boleh cerita, boleh tengok sendiri. Ya Allah, kawan kita veteran yang buta mata sebagainya tidak diperdulikan. Saya ada maklumat tuan-tuan. Saya memang dengan duit ringgit saya sendiri, saya akan korek orang-orang macam ni, saya akan viral. Tuan-tuan, saya nak beritahu, bukan saya nak rasa balas, saya nak beritahu perjuangan saya cakap dengan kawan-kawan. Dah 3 rumah yang tak boleh dibantu oleh Jen, saya menentukan rumah cantik daripada rumah saya. Ini saya boleh buktikan. Rumah veteran tentera berjelepuk duk kampung macam tanggung durian 2-3 orang. Orang awam, dia tak tahu berhenti parah atau tidak parah, tetapi dia melihatkan ini bekas tentera merempat sampai macam ni. Ini persepsi orang kampung. Dan hari ini tuan-tuan, kenapa dan mengapa kita berada di sini? Itu yang paling penting bagi kita. Yang pertama, kita bantah sekeras-kerasnya penerokaan tanah haram di Raut dan di Lale. Itu asasnya. Yang kedua, telah saya listkan, boleh ditambah perjuangan soal veteran. Baik, saya nak bagi tahu terus terang. Orang kata saya, kenapa Azizan gerakan ini tak berada di bawah JAF? Saya tidak akan berada di bawah JAF, sebab JAF termaktub pada undang-undang veteran. Tuan-tuan, dia tak boleh cakap macam saya cakap. Tak boleh tegur, dia menyalahi peraturan. Kita menghormati JAF, kerana JAF adalah abang kita. Tetapi cita-cita saya supaya kita akan gesarkan kerajaan, dijadikan satu kementerian. Setakat jabatan macam Jaguar je, taraf dia macam tu. JKM sama. Cita-cita saya dengan Colonel Nazari, kita akan perjuangkan supaya kerajaan menjadikan veteran Angkatan Tentera ini satu kementerian. Dia orang telefon saya, Zat, nak jadi menteri macam mana? Kalau nak jadi menteri, tentulah jeneral-jeneral ni kena main politik baru boleh jadi menteri. Saya kata alasan very stupid. Contoh-contoh, kalau kita lihat Jeneral Abdullah layak dan sebagainya dalam kementerian, dia boleh jadi menteri. Apa nak buat? Latih jadi senator. Senator boleh jadi menteri, tuan-tuan. Kenapa nak suruh dia bertanding dalam parti politik? Ini skop yang kita kena fikir, tuan-tuan. Saya sebagai LLP, saya tak nampak macam ni kebajikan veteran Angkatan Tentera. Yang hari ni ramai dah nampak pampers, kursi roda 3 harga 400 lebih je. Kenapa kita tidak nampak kebajikan veteran tu lebih luas daripada tu lagi? Maaf saya cakap, JAF hanya jaga askar yang jelepuk, pampers, kursi roda 3. Kau tengok dalam pamphlet, saya kaji, tuan-tuan. Semua bagi bantuan-bantuan hak jelepuk semua. Ya, baik, itu baik. Tetapi bagaimana veteran tentera yang masih sihat dan hidup? Tak pernah fikir kan? Yang berdaya maju, berdaya saing, macam mana kita nak fikirkan untuk dia orang ni supaya mereka ni jadi ibu dan beranak kepada orang lain? Itu wawasan saya lah, saya memang macam tu. Dan bagaimana isu-isu kita ni adakah habis di sini? Bagaimana nak bawa kepada pangkuan yang di Pertuan Agong, masuk Parlimen, Menhan? Saya sebagai hamba Allah yang cukup ingat, saya tersusun dalam ni, tuan-tuan. Kita tahu peraturan dia dan sebagainya. Jadi, saya pulanglah kepada tuan-tuan hari ini. Terpulanglah kepada yang hadir supaya kita tidak bercakap remeh-temeh. Kita tidak menuding jari kepada individu-individu
persatuan. Lupakanlah yang PAN. Kita tetap persatuan. Kita ada ahli politik masing-masing. Ada PAN, ada UMNO. Lupakan kita. Perjuangan kita yang paling penting ialah veteran Angkatan Tentera Malaysia daripada atas sampai ke bawah. Itulah cita-cita saya. Saya minta maaf lah. Zam Bali ni bukan boleh cakap lama. Dia cakap lama jadi pelet Bali. Saya seorang pembidato tuan. Saat lagi saya duduk pidato dengan tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Ada masa dia. Dan saya juga lemah tuan-tuan. Saya minta sama-sama kita kerjasama. Yang paling penting ialah nawaitu kita lillahi ta'ala. Kita wakafkan diri kita. Jika kita buat ini berjaya, berusaha, berdoa dan bertawakal, maka itulah sedekah kita kepada anak yatim veteran, balu-balu yang mana Allah Ta'ala kira yaumul hisab. Ini cita-cita saya macam tak berjaya, tak kuat, tak kira. Tapi kita kena berusaha dan berganding bahu di antara satu sama lain. Jangan ada berdendam di antara orang bawah dan orang atas. Hapuskan pemikiran, kita nak maju ke depan. Itulah. Terima kasihlah kepada semua yang sudi hadir. Dan saya ucap tahniah kepada abang-abang semua yang hadir. Yang tak berani hadir banyak orang. Saya tak mau cakap apa. Terima kasih banyak-banyak yang menyumbang dengan hadir. Bermulalah kita macam ni dan kita tak akan berhenti di setengah jalan. Kita berdoa kepada Allah. Kelemahan kita dibagi dan sama-sama kita yakin ketentuan Allah. Itulah saya minta maaf. Maklum orang Bali ni cakap Ulu, orang Ulu dia tak reti cakap bahasa. Aliah pun sama. Saya mohon maaf lah daripada hujung rambut, hujung kaki. Sekadar yang saya mampu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Tanpa membuang masa lagi, kita menjemput Maru Datuk Ibrahim Azin untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan persidangan kita. Sekian, jemput Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Seterusnya kepada ahli jawatankuasa komiti pada hari ini dan berita yang datang orang bukan Islam, saya ucapkan selamat hari. Dan semua sekali kepada pegawai tentera yang tertinggi atau pertengahan atau semua pegawai tentera yang bersara yang bukan bersara. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai Datuk Ibrahim Azin, Mahaguru yang dikenal oleh Raja Bomo Malaysia, dan seterusnya, saya 3 minggu dahulu saya bertanya kepada Cik Ayah Azizan. Cik Ayah Azizan kata, Datuk, tentera tak dapat tanah. Banyak tak dapat tanah, yang dapat Sungai Koyan. Sungai Koyan tu diberi oleh ialah arwah Tun Abdul Razak membeli Sungai Koyan. Jadi Sungai Koyan tu tempat peminat banyak masa tu dia beri, ya. Saya terasa terkejut, terperanjat. Saya tanya kepada Ayah Azizan, betul ke tentera tak dapat tanah banyak? Dia kata betul. Saya kata, saya sebagai anak Teluk Intan, saya asal di Pasir Salam. Teluk Intan Persatuan Beca Roda 3, tarik beca. Ya? Bukan berbakti dengan kerajaan, berbakti dengan beca orang awam. Masih dapat tanah saya perjuangkan. Taman Beca Teluk Intan, seorang dapat 1/2 hektar tanah. Diberi oleh siapa? Diberi oleh kepada pegawai dia ada Reserve Jabatan JPT TV Sungai. Semua dapat rumah. Buat rumah lah atas tanah itu. Jadi saya tengok Beca Roda 3 tak berjuang sangat. Hanya berjuang untuk masyarakat kelilingan Teluk Intan. Kenapa bekas baju dia bertumpah darah, tukar rumus,
kena koyak api, kaki putus, nyawa korban dan juga sampai dapat tutup kemerdekaan. Tetapi bagaimana kerajaan boleh lupa jasa tu? Jasa tu ke mana hilang? Jadi saya lihatkan, pandangan saya sebagai pernah broker haram tanah ini, saya telah brokerkan 19 tanah haram. Tak ditangkap. Banyak yang dapat. Di kampung Manja Ipoh. Ya, saya tahu nama Jalan Tan Sri Kamarudin. Kampung Manja ni, kita berjuang lama di kampung Manja Ipoh. Jalan Datuk Ahmad Said di Perak, dekat Bido, Batam Padang. Kampung Datuk Tan Sri Kamarudin. Kita berjuang, budak-budak saya berjuang, tapi tidak berpolitik. Jangan marah. Saya seorang yang melawan politik. Oh, ada siapa Datuk ni lawan politik? Dalam Malaysia yang melawan Datuk Zaid Zabidi ialah Ibrahim Makzin. Pilihan raya 14 yang lalu. Yang mungkin bagan Datuk. Yang katakan menang parlimen tak nak gaji. Saya lah. Gaji pertama bagi pada orang Melayu, gaji kedua bagi pada orang Cina, gaji ketiga bagi pada orang India, seterusnya orang kadang-kadang buruk dan orang menggaji. Saya buat percelian akhbar besar-besaran. Pemerintah yang paling ramai datang temu saya di Kolpo sebuah hotel di Ipoh. 48 pemerintah datang penuh TV di depan saya. Kalau besi besar jatuh 20-18 saja. Saya 40 lebih. Kenapa? Saya nak tempohkan perkembangan Datuk sebanyak 200 bilion. Saya nak corahkan perkembangan Datuk kalau saya menang. Datuk saya goyang kaki dengar, Datuk. Jangan buat pasal. Apa? Kita orang ramai pun banyak duit, bukan tak ada duit. Jangan ingat kerajaan banyak duit. Kita pun ada duit. Tetapi kita, macam saya sebagai Datuk Ibrahim Makzin, saya mengharapkan bila ayah-ayah Azizan cerita, saya terperanjat. Kenapa tak dapat? Pasal apa tak dapat? Taman Beca Kulintan 2 saya perjuangkan. Satu, jalan pergi Sungai Ibong. Satu, Kampung Bahagia. Dekat Marau Ametista, Sungai Manis. Taman Hutan. Dapat. Setengah ke. Semua dapat orang beca. Macam tu persatuan guru tak dapat. Persatuan polis tak dapat. Persatuan tentera tak dapat. Kenapa? Kita berjuang jangan berbau politik. Jangan ada orang UMNO, orang PAS, orang keadilan, orang ini. Politik bagus, tapi diam sudah. Tanah dapat dulu. Macam Beca 203, banyak juga politik. Jangan jumpa politik. Aku berjuang dulu, kau duduk diam. Dapat cerita lain. Jadi kepada saudara semua, saya anggapkan hari ini, orang Cina beroker cara haram tanah di Raut dan di seluruh Malaysia. Kalau di Ipoh, beroker tanah bela babi 200 hektar tanah bela babi, ternak babi. Tentera banyak di Ipoh. Saya ucapkan terima kasih semua tentera Jabatan Seluruh Malaysia pada hari ini. Satu aja persaingan satu. Pihak tentera dah tembak. Kami berjuang tak dapat. Dah. Jenuh berjuang, bertahun-tahun dah berjuang, tak dapat. Kali ni boleh dapat ke ni? Tidak ke ni, aku ambil duit je kan? Jadi saya nak tanya sikit boleh? Boleh? Ya. Nak minta tanah ni sebenarnya, kalau kerajaan bagi hutang 10 ekar, hutang penuh lah. Tanah tu nak ditolak. Nak tolak nak pakai brosur. Ya, nak ditebang. Brosur pun satu hari 1,000 sewa. Kalau tolak kata 10 hari dah 10,000. Dia biar duit premium, duit sukat, duit batu, kurang-kurang pun situ dah 14-15 ribu habis. Kalau kerajaan bagi. Takut kerajaan bagi nanti kita ditempoh 21 hari atau 14 hari ya, tanah tu 21 hari nak ditolak. Tidak diambil balik. Mampu tak kita? InsyaAllah. Boleh? Itu nak tanya dulu. InsyaAllah. Pasal saya ni pernah berjuang. Kalau tak pernah berjuang tak nak cakap. Nanti kau kata Datuk berjuang. Sudah Datuk pergi berjuang. Bila Datuk berjuang, Datuk berdiri tengah jalan. Jangan. Saya juga berkata Datuk sapu seorang tanah aku tak dapat.
Salah siapa? Bukan salah saya. Kalau boleh kita minta bawah bukit. Atas Ya. bukit memang masalah sekali. Memang. Bagi Datuk Tak apa. Jadi begini. Tanah di Raub. Ya. Raub ya. Tanah tu sebenarnya Raub tu dah lama dia broker tu, lebih kurang 40-50 tahun lalu. Tapi sikit-sikit. Sekarang ni saya hantar budak saya siasat banyak dah terbang. Dia takut tentera dia merontak, dah terbang banyak. Dia tahu dia buat. Kita semua ni boleh dapat tanah di Raub. Dapat. Datuk yakin dapat. Tetapi yang nak cakap tu mesti ada bisa. Naik ular jangan urus sawa, tak ada bisa. Penuh makan lembu sekor dia tidur dalam kena. Diam aja. Kita jenuh tak apa, kita tak pergi sawa dia tidur je. Bawa tudung saudara tegak macam ni. Allah tudung datang pakat lari. Jangan campur politik untuk berjuang pasal tanah. Kalau campur politik kenyang kita lapar. Dan kalau ayah ni orang di Manjuk, saya ingat wakil rakyat, bukan ini kita sentuh ya, wakil rakyat Tengku Jaya, wakil rakyat Bahkan Datuk sebelum Datuk Syed Zabidi minta persatuan tanah beli 4B di Balperi Kampung Kota dekat hutan Melentang 400 hektar. Saudaranya minta dia sapu seorang buat ladang estate, mini estate. Beliau dapat nama beliau je. Dia yang kaya raya. Berlawan dengan saya tu. Tapi kerana budak-budak beliau tak lantik saya penasihat, tak lantik saya rasmi. Ada sapu dia wakil rakyat. Kalau lantik saya hutang wakil rakyat. Tak lantik tak boleh cakap. Kita datang duduk depan, tak lah aku nak balik macam tak ada kena mengena dengan saya. Jadi hari ini saya harapkan semua saudara semua yang datang pada hari ini ingat, jangan kecewa. Tanah ni yang betulnya dah diproses. Yang minta ni ada pasukan tentera, pegawai-pegawai atas dah minta. Ya? Dia pun nak pegawai atas dah minta, jabatan dah minta, semua dah minta tanah ni. Kerana keuntungan kita sikit pasal kita merontak pada hari tu. Rau kan? Dia pun dah terkijat tak jadi ke depan. Tidak ada pun satu kita dapat nama aja, dia pun dah sapu terang. Sekarang dia pun punya nak minta tu dah lari. Kita dah boleh masuk. Bila dah boleh masuk, kita boleh masuk. Sekarang yang pegang tanah tu bukan menteri, bukan wakil rakyat. Yang pegang tanah tu ialah Agong sekarang ni. Faham ya? Agong yang pegang tanah. Dia apa ni, Sultan Pahang. Dia yang pegang. Kalau dia beri, menteri tak boleh buat apa. Jadi kita semua sekarang ni mesti buat satu memorandum. Dosa buat ramai-ramai pergi tunjuk depan parlimen, tak guna. Dia buat kita rusuhan. Kita pergi ramai-ramai mengadap Agong. Serahkan memorandum tu dengan Agong. Ya? Bila serah minta jasa baik Agong bagi tanah pada kita. Bekas prajurit ni, apa dia? Polis Raja Melayu. Polis Agong. Dan tentera pun Agong juga pegang. Raja. Jadi kerana kita ramai-ramai ni, maaf semua faham ya? Pasal kita tentera ni patuh dengan undang-undang. Baik. Udah diasas. Baik sangat. Diam aja. Ha? Ikut sini. Dia ikut. Dia split. Sampai ketua pun kena disiplin. Jadi disiplin tu bagus. Memang bagus disiplin tu. Tetapi masa kita berkhidmat, kita tegak, gagah, senang cari makan. Ini kita pun jalan dan nak cebol, dah setia lagi. Allahu Akbar. Bukan setia lawan bos. Setia atas tanah. Yang minta tanah tu, siapa dia? Komunis. Ialah anak cucu komunis. Menentang tentera, habis koyok api, kena tangan kaki terbang. Yang dia pun tentang kita tentang habis, kita lari je pun. Last dia rubuh habis tanah. Tanah tu dia jangkin. Satu kilo RM60, RM70 dia jangkin ni. Musangking ni berapa susah, berapa kaya yang kita aku dapat. Betul. Tak dapat apa. Rugi. Jadi hari ni macam mana kita nak dapat? Pertama sekali, saya ulang lagi sekali. Satu kereta
nak berjalan, apa isi jalan? Kereta nak berjalan. Minyak. Isi minyak. Daripada mana jatuh minyak tu? Duit. Duit siapa? Duit kita. Baik. Sekarang kalau duit kita, ya Allah ya Tuhan murah rezeki, tak kerja mana nak murah? Kita kena kerja lah murah. Bagaimana nak murah? Siapa nak usahakan nak pergi jumpa menteri, nak jumpa pejabat, jumpa ini, mesti ada satu orang kat wakil. Jadi kita ramai-ramai ni kerjasama. Macam saya ya. Saya ulang balik. Pasal tadi yang pasal kereta ya. Kita semua kata ada 40 orang. Apa salah kalau kita keluar 300 orang? Untuk apa? Untuk mereka nak buat kerja 5 orang ni, takkan nak pakai poket sendiri duit. Setuju. Ada anak bini. Takkan kerana dia siti habis susu sebenarnya. Kerana tak ambil nama dapat apa ada, anak bini terang tak tinggal nama. Apa susah? Dia pun berjuang-juang, aku tak makan, kau makan garam. Tak seronok. Jadi cerita sebenarnya, kalau ada 40 orang, 300 dah ada 12,000. Betul? 12,000 tu kita simpan. Buat bil. Kamu tidur hotel mana? Jumpa menteri apa? Takkan saya nak jumpa Agung Mestiusa ni. Nak ajak pergi minum. Ajak kat mana tu? Istana Hotel atau Mingkot. Ya? Ajak pergi minum dia 3 orang. Buat bil. Dia cerita. Bila cerita, buat minum berapa? 300 ya. Sekarang bulan aku pakai duit ni. Faham? Sampai dapat benda tu berjaya. Lepas itu, bila dah berjaya, saya percaya dalam ahli-ahli ni ada pula yang kata saya tak mampu datuk 12,000. Ya tak? Saya tak mampu 10,000. Nanti dulu yang kita tak mampu. Dapat dulu. Bila dia dapat tu yang tak mampu tu, terpaksa bagi orang lain tu, betul tak? Betul? Jangan marah. Ini cakap terang-terang dulu. Ini minta tanah ni memang seronok. Jom kita minta tanah. Saya kedua minta tanah, berebut nak minta. Jangan minta tanah. Tengok gambar Agung dulu. Ada Agung tu ni. Agung ni besar, dolar tuanku ni. Tak ada dolar tak jadi. Pasal saya biasa berjuang. Pasal minta tanah ni. Jadi bukan pasal duit. Jadi saya harapkan semua pihak hari ni saya pesankan. Bila kita minta tanah ni, saya bagi tahu. Kita anak Melayu, Islam tanah Melayu, bekas pula yang paling anak ada nama. Seorang bekas prajurit. Saya ni bukan prajurit, bukan tentera. Saya bukan polis. Saya bukan orang kerajaan. Saya orang individu sendiri. Kerajaan panggil saya resmi. Kerajaan panggil apa pun saya datang. Untuk nasihat, untuk apa? Demi apa? Untuk bagi idea-idea yang pernas pada mata kerajaan. Jadi saya harap semua pihak ni, kita ramai-ramai kita dah minta tanah ni. Bukan kata ni Raub, seluruh Malaysia kita minta. Termasuk Selangor. Anak setuju saya boleh jumpa menteri. Saya pergi jumpa susah-susah hati. Saya akan bawa ni, akan bawa meja belakang. Kita pergi jumpa sembang tak mau. Saya tak boleh gelak. Kata Jaguar saya depan yang hitam Jaguar saya depan dia tulis tu. Raja Bomo depan Jaguar saya depan tu. Saya tak mau minta duit. Duit saya ada. Yang kesian yang ikut saya ni. Itu saja, saya tak mau. Saya pergi jumpa. Anak-anak saya tanya. Saya nak tanya lah ayah dia. Boleh tanya sikit ayah dia. Kalau ada ayah dia kaya nak apa? Rumah besar, bagus. Kereta besar. Nak aja? Bodyguard. Betul? Bini 4 lah. Ya? Faham ya? Betul? Apa yang dia cakap ni semua saya ada. Saya rumah 4, anak 32 orang. Ya? Rumah saya besar ada, bodyguard saya pun ada, kereta ada 12 biji, BN, Wednesday, Perdana, Porsche, Jaguar, saya bawa, ada. Saya tidak mau duit anak-anak semua. Saya suka rela datang. Kerana saya seorang anak penarik kereta Tol Intan. Anak orang susah. Bapak saya pernah cakap, "Dek, kalau kamu kaya tolong orang susah." Ini hari saya datang lah. Itu yang janji saya. Saya tak pernah campur 1 Meteor 3.
Bapak saya letak kaki lepas sini dekat saya kecil-kecil dokong. Kalau anak aku besar tu nanti dia jadi presiden. Becak. Bila saya dah besar balik, saya diberi kereta Sultan Perak bagi saya Datuk. Umur 21 tahun, Seri Antara Sati Perak Bukit Tandang kalau kata. Bagi saya. Jadi bila saya masuk begitu kan, Datuk Brian, dulu bapak ada cakap juga lah. Bapak boleh cakap kalau boleh dah besar tu dan nanti jadi presiden becak. Saya bukan tahu buat becak. Nak nanti, Allah. Betul ke ni? Betul. Pasal apa? Orang becak miskin paling jahil. Satu hari dapat RM5, RM7 tarik becak. Bahkan Teluk Intan tu bas stand tersebut tapi. Itu dia jauh dia. Boleh tanya orang Teluk Intan. Ini cakap bohong tak boleh tanya. Ibrahim Mazin tu tak ada pernah becak tu. Sekarang dah kaya. Dulu ni miskin. Bapa anak miskin. Bapak saya sewa rumah RM15 satu bulan. Buat rumah sewa bapak saya. Jadi bapak saya becak lantik saya sebagai presiden. Apa ni kawan-kawan bapak lantik saya presiden becak. Itu saya berjuang sampai dapat taman becak. Anak pintu tak ada tak sini apa taman becak. Saya berjuang Ibrahim Azin lah. Itu yang mengusilat Kuala tu dia berjuang. Hari ni saya nak berjuang pada anak-anak semua. Ibu-ibu bapa-bapa pakat tua pada saya. Kita berganding bahu. Faham ya? Lokap, satu kaki dekat lokap, satu luar lokap. Berani? Berani? Kalau berani saya setuju. Jangan jatuh masuk lokap, kumul lari mata. Jadi saya dah tak saya masuk kumul mata. Saya tak campur. Jadi saya tanda lah. Saya datuk ambil tu akhlak. Biasa masuk lokap, balai polis sedin ni, balai polis Banting ni. Dia masuk dulu. Lepas tu dia kata, masa tu apa nama Datuk Tan Sri Anak Umar, pak saudara saya. Abang mak punya anak. Mak saya punya kakak punya anak. Pakcik, Habis tuan kena tangkap. Ya, turun ke tanah. Saya pergi ngadap Datuk Rahmat Rafi, Bukit Sedin. Rahmat Rafi. Saya pergi ngadap. Bebas, dapat tanah lot. 1 ekar seorang dapat tanah Sedin. Semua dapat. Ini perjuangan saya. Ambil tuah pun keluar. Saya berani sampai macam tu. Nak tanya Datuk macam mana? Saya berjuang ni anak tanah ni 63 kali masuk lokap. 4 kali buang daerah. Berani? Jangan cakap berani. Siapa masuk lokap apa panggil polis? Tak panggil polis, panggil cikgu. Betul? Dalam lokap panggil cikgu, tak panggil polis, kita luar. Cikgu, cikgu. Datuk, itu orang luar. Kalau orang kata, cikgu, dia minta sabun nak mandi. Saya masuk. Itulah perjuangan saya. 13 Mei seperti boleh berjuang lah. Jadi saya harap hari ini kita berjaya. InsyaAllah yakin pada Allah SWT. Jangan takut. Kalau takut tak boleh dapat. Apa masalah? Takut menebang pokok. Tak berpeluang tak turun, pokok tak tumbang. Kita berjuang dia sampai dapat. Saya nak tanya lagi sedikit. Sikit dia tanya lagi. Kalau kita minta tanah ni lah, seluruh Malaysia, bekas-bekas prajurit kita minta, apa tujuan? Saya nak tanya sikit. Tu aja ada tujuan dia tu. Macam kata kita nak pergi Johor. Apa tujuan kita nak pergi? Jawab. Taraf itu Jawab ni. Untuk bantu veteran yang tak mampu ada tanah, balu-balu dan anak-anak. Meningkat taraf itu. Tak meningkat ekonomi. Ekonomi tu. Ekonomi tu tinggi tu. Jawab ni nak tempat itu, tempat tanah sendiri, rumah sendiri Dia pun apa? ada. Tempat banyak juga. Rumah pusaka. Ya. Menyewa sampai sekarang pada umur dah masuk. Alhamdulillah. Jawapan dia tu. Dia orang. Jadi tanah tu ada ke nak berhutang dengan kerajaan ke nak turun ke tak berhutang? Ini saya nak tanya sikit kan saya jawab balik. Kita tanah hutang. Kita tanah hutang. Saya pernah buka lorah bilut. Faham? Panggil saya bercakap dalam lorah bilut Dia pun kata, Datuk, kami nak minta tanah dengan kerajaan rumah. Jadi nak minta kan? Betul. Tanggung hutang sampai tua. Bila terbang hutang lagi. Betul?
Tak tengah berhutang tanah rancangan. Kali tanah macam itulah untuk dapat terus lah. Kami kekal. Milik kekal lah. Itu nak tanya awal-awal. Pasal saya biasa berjuang, saya tanya dia. Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tujuan Datuk cakap tadi untuk apa tanah kan? Memang warga veteran ni kalau bagi duit boleh habis. Habis. Kalau bagi tanah dia boleh macam-macam boleh dapat sumber dia. Kekal, boleh buat rumah, boleh buat tanaman pokok, buah-buahan boleh dijual. Jadi asal veteran Dia buah lah, bukan dia tanah. sejak dulu memang perjuangan veteran ni untuk nak mendapatkan tanah. Kalau tak dapat 5 ekar, 1 ekar pun tak apa. Alhamdulillah. 1 ekar mungkin dah besar dah. Ya. Jadi kau dapat alhamdulillah. Kau dapat duit cepat habis. Ya. Tapi tanah yang kita minta dari dulu sampai sekarang tak dapat lagi. Nak tanya lah abang yang datang pada Mandung yang cerita dekat saya tadi. Dia datang pada Mandung dia. Fazali. Nak tanya juga Encik Zali nak minta tanah dia datang pada Kuala Lumpur ke Mandung. Saya secara peribadi saya sebagai orang Melayu lah saya. Ya. Perjuangkan veteran semua. Saya rasa kita sebagai orang Melayu kita patut ada tanah. Lahir lah. Kita orang Melayu. Kita tak nak lagi kita jadi hamba kat dalam negara kita sendiri pun. Negara Melayu. Itu saya rasa. Itu di antara sebab dia. Supaya kita satu hari nanti bangsa kita tak akan pinggir. Semua Dapat waris lah. Waris kita akan ada tanah. Ya, ya. Pasal apa Datuk tanya? Bila kita memohon dengan kerana dia tanya, apa tujuan minta tanah ni? Ya. Saya tujuan minta tanah itu, saya minta grup-grup veteran ni buat satu perkampungan dekat sana itu. Sebab atas perjuangan kita dalam kemenit orang apa. Sekarang yang kita tak puas hati sebab tanah tu dapat kat Cina Sepek bersangkit. Ya. Ya. Jadi kita semangat kita kawan-kawan kita yang putus kaki, putus apa tak ada tanah apa. Kita nak buat perkampungan veteran dekat sana itu. Ya, betul. Veteran bahagian tanah tu lah. Ya. Tapak tanah. Ambil tapak tu kita buat satu perkampungan untuk veteran kita. Perkampungan veteran. Buat perkampungan veteran Kita buat dekat askar. dekat kampung prajurit lah. Sebab kita ada jasa di sana. Sebab kawan kita Tentara. mati, kawan kita gantung, putus kaki, apa semua komplit. Ya. Ya. Saya sendiri bertempur dekat sana. Walaupun nampak saya muda dah 60 dah. Iyalah, alhamdulillah. Ya. Saya Itu semangat saya itu. bagus, alhamdulillah. Jadi saya mengharap begini. Pasal bila kita menghadap menteri, ini selalu saya menghadap lah ya, yang biasa ya. Bukan kata saya pandai dah. Menteri tanya 5 perkara dengan saya selalu. Yang pertama, siapa ke Datuk bekas prajurit ni? Kau baca ni, siapa ke baca roda 3? Siapa persatuan anak-anak Perak? Siapa persatuan anak-anak bahagian Selangor? Dia tanya. Siapa mereka ni Datuk? Mereka ni persatuan. Apa tujuan? Ada peniaga, ada ini, ada macam-macam lah. Apa tujuan berminta? Masa dia buka dia minta di kampung Amin Tuah, dia orang tanya. Jadi bila dia berkata tu, dia orang tanya, Datuk, mereka ni parti mana Datuk? Itu pertama dia tanya. Tak ada, mereka ni tak ada parti. Dulu ada muda-muda. Budak tu ni parti awal je lah. Parti awal lah, pengantar Tuhan ni dia parti. Jadi, mereka nak minta pakai hijau. Mereka parti dah tak campur lah. Ini konsultasi. Mereka ni 400 orang ni semua sokong konsultasi. Berarti dia sokong konsultasi begini tu. Datuk kena jumpa. Pasal saya murid ada 13 juta dalam Malaysia. Sedang Alhamdulillah, sekarang ni ada 9 juta orang. Lagi setia dengan saya, yang ada tu mati banyak dah. Jadi kerajaan nak pengaruh saya. Jadi saya, anak-anak kata macam Datuk tahu. Anak boleh buka YouTube, selalu saya cakap, ni saya nak bagi Budi Datuk Selendang, Ketua Politik, saya bagi Selendang. Anwar Musa pun saya nak bagi. Jabatan Agama Islam, Datuk Zulkifli, Tan Sri pun saya nak bagi, ada sebang lah. Jadi semua yang minta ni pandang Datuk, semua muka yang Datuk tengok hari ni lah. Ada muka yang berjaya, ada muka kecewa, ada muka yang sedih. Ada setengah kata, aku duduk dengan menantu teruk, anak menantu. Duduk rumah betul, duduk rumah sewa. Ada yang menjaga sendiri, ya? Ada agakkan pincit. Jadi saya fikir sekali, lambat jumpa saya. Ibu-ibu apa lambat jumpa saya.
Kau cepat jumpa saya. Udah lama tanam pupuk durian dah. Tak berbuah belum buah, tapi dekat dah berbuah dah. Pasal terlambat jumpa saya. Ya? Di kawasan anak saya duduk di Manjung. Dulu siapa jumpa saya? Ali Bagas. Ali Bagas satu orang yang susah hati dulu. Bapak dia bela lembu. Mak bapak dia. Ya, anak susah. Termasuk juga tuku mak pakku yang buka Petronas. Maju itu jumpa saya selalu. Jumpa saya di mana? Orange Star. Saya orang lama nak situ semua kenal saya. Jadi bagi tahu apa nak minta. Jadi hari ini saya anggapkan semua sekali hari ini kita nak buat satu saja Perdana Datuk. Bagi alamat yang penuh. Nombor kad pengenalan semua penuh. Sedang tak datang kita minta lah ya. Jadi saya minta mesti ada 12 orang tanda tangan yang ahli jawatan kuasa komiti. Seorang tak mau. Yang lain boleh tanda tangan. Ada 12 orang yang tertentu ya. Jadi dia kata tak sapu seorang apa ni. Atas boleh tulis nama saya. Datuk Ibrahim Azim penasihat. Penasihat dan meresmikan pada hari ini. Pada apa? 19 bulan 9. Ya tak? Amat tak ditulis. Tapi ada rasmi. Jadi ya. Assalamualaikum Dok. Ya. Pasal Datuk kata Datuk betul-betul nak tolong kita. Ya. Saya pernah buat kajian berkenaan dengan tanah Angkatan Tentera ni. Ya. Kita dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera 173 para 3 hingga 2017. Kita ada kelayakan untuk minta tanah, tetapi telah dinafikan sebab kita dah jadi veteran. Ya. Jadi sekarang ni kita kerajaan semasa zaman Tun Razak dia dah bagi kita tanah. Ya. Lebih kurang 2 juta ekar. 2 juta ekar. 1 juta ekar telah diserahkan kepada peneroka sebanyak 112,638 orang. Jadi ni tanah ni telah diserahkan pada peneroka, termasuklah yang ada dekat Sungai Koyan, yang ada dekat dekat Feldai Tawa, Semencu, Yes, itu veteran. Jadi sekarang ni ada baki lagi lebih kurang 1 juta ekar. Ya. Lebih kurang 400 hektar. So, Hektar banyak tu. Tanah-tanah ni bertaburan seluruh Malaysia. Tanah-tanah itu adalah tanah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Tanah-tanah ini adalah tanah milik kerajaan negeri, telah diserahkan kepada kerajaan pusat. Sepatutnya tanah ini diserahkan kepada semua peneroka, termasuklah veteran. Jadi atas saranan daripada saya terlibat dalam tahun 2001 ketika dalam satu convention saya mewakili Majlis Belia Felda, walaupun saya tentera ketika itu, masa itu saya major. Tun Mahathir pada itu dia sebagai Perdana Menteri telah bagi tahu tanah-tanah ini tidak akan diserahkan kepada peneroka baru atas dasar pengkorporatan dan swasta. Bila dia buat macam tu, dia menafikan hak tentera yang dah jadi veteran untuk dapatkan tanah tu. Jadi sekarang ni, macam saranan sahabat kita ni nak buat perkampungan veteran, itu adalah syur saya tahun 2010. Tahun 2010 kita serahkan kepada Tuan Guru Haji Hadi, kepada Wawi, Wan Azizah, dan kepada Menteri Besar Selangor di Dewan Sedang tu, 5,000 orang hadir kan. Dan kita pusing satu Malaysia bagi tahu ini hak kita. Hak kita sebagai veteran. Sepatutnya contoh dia, sebagai contoh, Felda Sahabat. Ada 56 Felda Sahabat. Besar tu 56 Felda Sahabat. Hanya 6 Felda je yang diisi. Lagi 50 Felda kosong. Kerajaan sekat kita untuk dapat tanah tu. Kalau betul-betul lah Datuk nak tolong kita di veteran, dan saya mengharapkan pertolongan Datuk. Walaupun saya dah dalam kerajaan, saya orang PAS, saya dalam kerajaan, tapi suara kita tak didengar oleh Menteri Pertahanan. Kita nak minta Datuk mengetuai kita, jumpa semua Menteri Besar, Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri, supaya tanah-tanah ini diagihkan kepada semua veteran. InsyaAllah. Tak banyak 10 ekar tu, macam Merauke, 5 ekar pun cukup. Jadikan perkampungan for veteran. Mana tanah yang lebih tu bagilah pada rakyat yang lain. Ya. Tapi tentera sebagai kita dah ada Akta 1973 itu dah terlepas. Kita ada akta baru. Akta baru ni nama dia Akta 740. Kita minta kerajaan pindah akta ini supaya tanah-tanah dimasukkan dalam artikel kelayakan kita sebagai veteran untuk dapat tanah. Kalau Datuk boleh tolong yang ni,
jumpa dengan Menteri Pertahanan, jumpa dengan Perdana Menteri, minta dasar keberatan yang dibuat oleh Tun Mahathir dibatalkan dan perkara ini didebatkan dalam parlimen supaya kita semua dapat hasil. InsyaAllah. Kalau Datuk boleh buat tu beribu-ribu, kita ada 306,000 veteran. 306,000 veteran mewakili hampir 2 juta pengundi dalam PRU akan datang. Ya. Itu saya nak minta Datuk. Ini kekuatan kita. Kalau kita tak buat, kalau Datuk tak boleh tolong dan Menteri tak boleh tolong, jangan sampai veteran besok buat mogok depan istana. Ya, Dan ya. kalau boleh kita nak penglibatan daripada Duli Yang Maha Kuasa daripada Duli. Ya, itu kita. Terima kasih Datuk. InsyaAllah. Dia begini, cara tolong saya ada 3 cara. Ini pecah lubang je lah tak? Boleh ya? Dia ada pecah lubang tak boleh. Saya tolong baca ada 3 atas Persatuan Silat Gayung Raid. Atas petren besok saya akan tulis itu Persatuan Silat Gayung Raid anak-anak murid saya Sana Merah Bismillah. Semua ni murid-murid saya. Kenapa tak bagi? Murid-murid orang ni baru cakap. Murid Datuk. Murid saya dah berjuang semua ni. Kenapa kau tak bagi? Murid Datuk. Kena bagilah apa? Kita tutup kemerdekaan dulu. Berapa susah jumpa Tengku Beraman di Balin. Kelas Kebangsaan Balin. 12 orang kita pergi jumpa. Hantar airport sana kita hantar berapa orang? 31 orang. Hantar ke England 8 orang. 2 orang pergi hantar. Faham tak kata? Itulah pasal dapat Tanah Becak Tul Intan. Kampung Manja. Jadi saya atas setuju saja saya akan bagi pakai t-shirt Persatuan Gayung Raid. Jangan pakai tentera punya t-shirt. Gayung Raid punya. Saya bagi t-shirt dia. Baju jaket macam ni tapi lambang Bismillah tentera silat. Ini orang kita semua. Mereka ni tetap sokong yang saya cakap tadi. Dia takkan sokong orang lain. Kena setia dengan guru. Betul tu. Setia dengan tu. Baru dulu. Saya tapi kena main ekologi sikit lah. Yang selalu saya buat. Tapi saya yakin. Saya insyaAllah Datuk yakin. Apa yang kita buat hari ni. Nak cakap 10 ekor tak berani. Tapi berani cakap 10 ekor. Kalau cakap 5 ekor pandang saya kecil sangat. Atas sikit lah. Saya cuba minta. Saya buat. Saya nak pergi menghadap Datuk Bani Yassin. Ataupun Agong saya pergi menghadap. Agong saya kenal lah. Saya kenal dia. Cerita tosah, balu orang. Biar saya dengan dia bercerita. Anak pergi sana tu, Datuk baik dengan Agong. Baik. Cerita baik jangan. Pergi dulu baru nampak. Pergi dulu. Apa-apa tu ya? Sihat. Alhamdulillah. Saya sembang. Pasal masalah tanah di Babi yang di Perak. Bola babi ya. Menteri Besar Perak ajak saya pergi jumpa. Kuat sana ajak pergi jumpa. Pergi dengan menteri dengan saya. Kita jumpa Datuk Zainon di Sekolah Perak. Itu orang saya. 3-4 orang di dalam orang saya. Dalam pejabat tu. Pergi jumpa, saya nak jumpa Yang Berhormat. Ya Datuk, tengok. Ikut saya baru tahu dia kenal saya ke tak kenal saya. Dia tak ikut dulu. Masuk dalam. Jadi kita pergi minta dengan Menteri Besar. InsyaAllah. Saya pergi tolonglah. Boleh tolong, saya tolong. Jumpa ni satu je. Yang pertama duit nak sedia. Itu dululah. Nanti pergi jumpa, Datuk saya bagi. Tapi 21 hari nak clear Datuk. Premium dia tolak ini, tolak ini. Sampai 21 kita besok datang ramai-ramai pergi dapat tanah bayar premium. Saya pusing belakang 38 orang. Allah, saya punya muka letak mana ni? Terpaksa duit pejabat saya dia keluar bayar balu dengan menteri. Lain kali dia tak boleh pakai pada masa ni. Ya. Ini perjuangan saya berjuang alih bagas. Tanah sel depan pejabat pos Setiawan. Tanah tu dulu Cina punya sel tu dulu. Cina punya. Saya buka fail, saya pergi jumpa siapa? Dulu Menteri Besar Ramli Ngah Talib. Ya? Datuk Kamal Razaman. Jumpa pusing-pusing Ali Bagas dapat petrol pump. Tanya nak betul tak betul? Cakap tangan. Ini orang betul ya?
Dia dapat Petronas tu. Sel tu. Ya, pejabat pos. Ini kita berjuang, ada bukti-bukti lah. Tak bukti, tak mau cerita lah bohong. Jadi kita hendak semua sekali, saya harap hari ni, bila dah setuju, Alhamdulillah, saya akan cuba submit tengok dengan Tan Sri Dewi Yassin. Saya cuba submit dia tengok. Ya. Jadi besok saya nak sampai Selendang dengan besok aku ikut 5 orang. Lebih pun tak apa dah. Ikut tu pakai baju tentera, tak apa, tak kisah. Ikut pergi pejabat Menteri Besar Putrajaya, saya nak bagi di Selendang. Selendang Seri Pahlawan Setia Negara. Selalu orang ambil Selendang dengan Agung. Orang ambil Selendang dengan Raja. Orang ambil Selendang depan Maha Guru. Dasarlah Maha Guru bagi Selendang macam mana? Kita pegang tali dulu. Saya biasa buat tak? Jadi jadi itulah kepada anak-anak saudara saya semua. Saya menganggap hari ini semua sekali pihak balik ke rumah, kita doa lepas sembahyang. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang kita buat ini diberkati Allah SWT. Apa yang niat saya atas kerjasama pihak bahagian tentera yang besar. Saya beri kerjasama. Apa yang mampu saya beri kerjasama. Itu susah hati. Daripada atas, terus ke bawah. Semalam, ayah dia Azizan telefon saya. Datuk di mana? Saya ada OTP Pasifik kat Berguna UMNO. Tengah bersembang tak? Dengan menteri. Dia kata, Datuk, besok jangan lupa pukul 9 resmi. Resmi apa? Okey, boleh. Malam tu lepas terus datang. Sampai pukul 12 tengah malam saya sembang ni. Dekat kedai makan roti capati. Sembang dengan saya, apa minit dia, saya nak tanya dia. Yang sembang tak tahu cerita. Ada sembang tak bawa. Inilah semangat betul. Kau patut, yalah, tidur besok saya datang lah secara resmi. Ini bukan pejuang. Ini cerita je. Poin tak ada. Jadi hari ni, saya anggapkan semua pihak hari ni, kawan-kawan yang tak sempat datang seluruh Malaysia, kirim salam semua. Ya, pada hari ni, kita minta semua pihak dalam 2 minggu ni tolong hantar nama-nama semua. Isi satu file kita buat media setiap, hantar semua nama. Bila tu ayat alamat semua komplit kita nak. Jadi kalau dapat pandangan saya paling cantik dapat, bukan dia punya kita punya CJ kerentian, CJ apa tu? Tentera dia bagi ke tu? Merah ya. Pasal saya dulu pernah campur tentera pegawai juga. Apa Datuk Nur Johari. Sik. Kad veteran tu. Macam ni ya. Macam ni kita mesti step banyak-banyak. Jadi mesti step je. Bila kita nak klip dia bukan ini betul ni, bukan kata sini ini punya. Ini bukti ni macam kad penalan lah. Bukti kita hendak ni. Jadi kita berjuang supaya dia dapat semua. Jadi saya itu saja yang dapat saya berucapkan panjang lebar. Jadi saya harapkan yang saya kata tadi saya ulang balik. Pasal apa Cik Azizan daripada Ayanda Balin. Yang ini daripada Pari Bunta. Ada yang datang pada jauhnya. Kalau datang sekejap ni nak berjuang hari-hari ni. Jadi perlukan kewangan. Jadi perlu kewangan ni tak? Tak ada kewangan macam mana nak berjuang? Tak boleh, dia tak ada duit. Jadi minta seorang kita hendakkan, kita bayar dia, minta seorang tu banyak. 300 saja. Semua kena bagi 300, kita bagi rasid lah. Simpan. Apa keluar kita bagi. Apa keluar baru laju kerja. Mana Wan? Abang, nak pergi pasal mana? Anak tak ada beres ni. Laut tak ada ni, api air tak air ni. Udah terbatal kawan tu. Ya tak? Tak apa. Duit belanja ada. Saya duit orang persatuan punya duit ni. Untuk nak berjuang ni. Baru jalan laju kalau bayar. Kalau ada duit jalan laju tak ya? Udah kalau ada duit. Laju. Kalau tak ada duit, dia jalan slow. Jam ya? Jam. Jadi saya harap, saya dah buat kerja ni lama. Kerja sama. Itu saja yang saya ucapkan panjang lebar nak. Saya minta maaf. Daripada ujung rambut, ujung kaki, kalau dia tersalah percakapan saya, terhisung perasaan seluruh-seluruh saya. Pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah SWT, saya meresmikan Persatuan Bekas Prajurit pada hari ini 19 hari bulan 9 pada pukul 11.15 pagi, bukan tengah hari, pagi lagi, 9.15 pagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih bahagia Datuk Maha Guru Ibrahim Mazin, Presiden Silat Gayung Gaib Malaysia, selaku Presiden BOMO Malaysia alias Raja BOMO. Jadi tuan-tuan dah dengar tadi dengan panjang lebar penerangan daripada Datuk. So itu saja. Dan sekarang ni kita punya agenda seterusnya adalah kita minta beberapa NGO, mungkin 4-5 NGO untuk membentangkan kertas kerja ataupun menyampaikan sedikit penerangan lah. Cuma menyampaikan kertas kerja dan penerangan, bukan permasalahan. Permasalahan nanti kita akan bincang dalam dialog bersama-sama dengan ahli panel nanti, ahli panel kita depan ni. Jadi nanti saya akan jemput beberapa NGO. NGO ni terdiri daripada NGO veteran, yang bukan veteran, yang ahli biasa, yang bukannya veteran saja, supaya kita boleh dengar keseluruhan pandangan daripada dalam veteran dan juga di sebelah luar. Dalam dan luar kita dengar. Kadang kita dengar satu arah saja, veteran. Dan kita tak dengar daripada luar. Apa pandangan orang luar lah kepada veteran. Jadi kita kena buka sikit skop pemikiran kita. Pertama sekali kita berjemput Lieutenant Colonel Besara Haji Muhammad Nazri bin Haji Mokhtar, iaitu selaku Presiden Patriot, pahlawan. Kerabat. Banyak sangat tuan-tuan. Terima kasih. Jemput tuan. 10 minit tuan. 10 minit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khinna marawashida umurina wa min surri anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekan 10 minit saya laju-lajulah. Yang kita muliakan Maha Guru BOMO VVIP ni kan, Datuk Ibrahim Mazin, tentunya saya punya panglima Dr. Azizan kan, yang mutai pimpinan pada hari ini. Dan saya tak lupakan panglima saya betul punya daripada 4 Division Udara masa kami di Labuan. Saya ajutan yang masa tu kan, dia dah panglima dah, ada 1 star. Dia ada Datuk Abdullah Muhammad yang juga merupakan Presiden Suara Veteran. Kepimpinan-pimpinan daripada persatuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak berhasrat untuk cakap panjang, sebab saya ada satu lagi program, iaitu perpaduan ummah di Putrajaya bersama dengan Perdana Menteri. Tapi atas dasar solidariti kepada veteran, walaupun saya sebagai ahli jawatankuasa ummah, saya tinggalkan, saya datang ke sini sebab inilah perjuangan kita yang sebenarnya, tuan-tuan. Saya berjuang untuk veteran ini bukan sesuatu yang baru. Bermula pada tahun 2000, sebelum masa dalam perkhidmatan lagi. Masa dalam perkhidmatan, saya yang bawa isu Perintah Majlis Angkatan Tentera ni. Bila kita minta borang, kita tahu berkenaan dengan dasar, kita minta tidak dilayan, kan? Kebetulan saya nak berhenti tahun 2000. Saya nak berhenti tahun 2000 dan belum diluluskan, tapi saya dah standby untuk pergi latihan peralihan. Ketika itu nak bagi tahu tuan-tuan betapa sukarnya hidup sebagai seorang veteran. Bukan saya masa tu. Saya lihat kawan-kawan saya yang sama-sama kursus. Maksud saya buat kursus lembu di Keluang. Dan saya dapat kontrak. Walaupun saya belum berhenti, saya dapat kontrak 1.32 juta dengan Felda. Sebab saya ahli majlis belia Felda. Saya tak susah. Tapi bila kita pergi kursus sama dengan rakan-rakan ni, kita nampak kesusahan dia, kan? Jadi saya tak jadi berhenti. Tahun 2000 saya tak jadi berhenti. Saya sambung balik sampai 2008 itu. Saya sambung balik. Kenapa saya sambung?
Sebab rasa boleh ke survive kat luar ni, kan, susahnya. Jadi masa tu saya mula merapati Datuk Amin. Kalau tuan-tuan kenal Datuk Amin, Brigadier Jeneral Datuk Amin Uban, Ranger. Datuk Jen baru ditubuh. Saya bincang dengan dia berkenaan dengan perintah Majlis Angkatan Tentera ni. Kebetulan ialah bila kita dalam servis kita naik pangkat sikit, saya duduk sebagai BS1 perkhidmatan. Kan, saya tanya dengan Jeneral. Kebetulan Jeneral tu pun CEO saya masa di Labuan. Kan, Major Jeneral Datuk Razak Aziz. Saya tanya dengan dia, Tok, masa tu dekat Port Dickson kita buat simposium berkenaan dengan perkhidmatan. Saya tanya dia berkenaan dengan tanah ni. Kan, saya nak cerita kat tuan-tuan berkenaan dengan tanah ni. Kan. So dia kata, Ri, kalau betul-betul kau nak cerita pasal tanah ni, kan, aku boleh suggest kau pakai kau full kernel. Pakai full kernel kau duduk kat sini, dapat tanah 20 ekar kau pergi kat aku dulu. Saya fikir, mak susahnya pasal tanah ni. Kita pun try turun naik pejabat tanah, memang sangat sukar. Dan saya cek track record siapa yang dapat tanah, sukar. Yang kita tahu yang ada peneroka dari kalangan veteran yang ada dekat Felda Sungai Koyan, kan. Felda Sungai Koyan dapat 17 ekar. 14 ekar. 7 ekar kelapa sawit, 7 ekar getah. Ni Felda Sungai Koyan. Yang lain di Felda Semencu, 100% kelapa sawit, kan. 100% veteran. Lepas tu campur Felda Tawa 5 sampai Felda tu. Jadi mereka dapat tanah. Jadi oleh kerana mereka dapat tanah, saya dapat peluang pula kebetulan jadi salah seorang speaker di convention di Universiti Islam Antarabangsa. Saya dapat speaker bersama dengan Profesor Kamsani dan pengerusi Majlis Veteran Majlis Belia Felda, Datuk Abu Bakar. Saya bawakan isu dengan tanah khas berkenaan dengan tanah untuk veteran masa saya dalam servis. Saya mohon bertanah. Kebetulan masa tu yang merasmikan adalah Perdana Menteri Tun Mahathir, Datuk Seri Mahathir Mohamad. Bila dia jawab, dia kata tak ada lagi macam saya bagi tahu dekat Datuk tadi. Hati saya luluh, kecewa. Kan, saya kata, ya Allah, kenapa tak boleh bagi? Tanah ada. Kan masa tu orang dapat kadang-kadang bayar 14,000, ada bayar 7,000 sebab tanah tu nak kena bayar premium dia. Dia orang sanggup bayar. Saya kata veteran ada duit, bila nak berhenti dia boleh bayar. Tapi disekat. Bila disekat, maka tentera tak dapat tanah. Walaupun tanah tu, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tanah Felda tu, nama dia adalah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Tanah itu adalah Federal Land Development Authority, dalam bahasa Inggeris Felda. Tanah itu milik daripada kerajaan negeri, diserahkan pada kerajaan pusat. Kerajaan pusat kumpulkan tanah ini, bangunkan tanah ini, buat pinjaman daripada bank dunia, bangunkan, serahkan pada peneroka, termasuk kita veteran. Tapi bila disekat, itu saya kekal memperjuangkan tanah tu. Ketika saya buat staff college, saya kebetulan buat staff college di Dhaka, kan. Saya buat disekat. Saya punya dekan bagi tahu buat topik, tak mau topik saya. Saya buat topik apa tuan-tuan? Retirement of Armed Forces Personnel, Survival to a New Life. Sebab saya tahu, saya lihat kesusah payahan anak buah saya. Saya ni basic saya memang admin, tapi saya banyak buat kerja paskau. Major Mio, ada kan tuan-tuan kenal Major ni, sahabat saya ni pun, kan. Kami daripada paskau. Saya OC 107, kan. Jadi kita tahu kesusah payahan anak buah saya ni. Maka saya perjuangkan hal isu tanah ni bukan di atas pentas saya sendiri. Saya fikir saya kena buat sesuatu. Maka saya tengok kalau nak dapat tanah ni kena melalui kerajaan, kan. Jadi saya perjuangkan, saya masukkan isu ni dalam muktamar PAS. Kebetulan saya join PAS, kan. Orang Johor join PAS ni pelik. Tapi kalau nak cakap dengan kerajaan tak laku. Kalau saya cakap dalam UMNO tak laku, kan. Jadi saya cakap dalam pentas PAS. Saya bercakap dan saya digandingkan dengan bekas Menteri Pertahanan yang lepas. Tuan kenal bekas Menteri yang lepas? Saudara Mat Sabu. Saya duduk sepentas dengan dia. Bukan setahun tuan, bertahun-tahun saya duduk dengan dia. Satu bilik, saya tahu siapa dia. Untuk apa? Untuk perjuangkan isu tanah ini, kan. Maka bila kita buat, saya create satu sekretariat. Sebab saya tahu dah kalau saya bergerak atas nama persatuan, saya akan diheret dalam ISA, kan. Saya tak pergi kepada persatuan. Saya bergerak atas nama sekretariat di bawah PAS. Jadi tak boleh nak halang saya bersuara. Kalau atas persatuan, maka ditubuhkan Akta 740. Untuk apa? Untuk menyekat saya dan rakan-rakan saya bercakap dengan isu tanah ini
kepada kerajaan. Jadi bila kerajaan dah menang, kan? Bila kerajaan dah menang, Abang Mat kat situ, saya ingat isu kita ni akan dapat dilunaskan. Paling cantik lah. Kebetulan dia duduk kat Kementerian Pertahanan. Apa yang saya nak lagi? Saya dah tak patut buat. Saya sepatutnya dah boleh bersara dah daripada berjuang berkenaan tanah ni. Azizan pun tak payah berjuang, kan? Sebab saya, Azizan duduk atas pentas yang sama untuk bagi tahu dekat pimpinan kerajaan. Sekarang pimpinan kita yang duduk dekat situ dah jadi kerajaan, dah jadi menteri. Tetapi isunya tak selesai juga. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kerana sekarang ni kita jadi kerajaan. Okay? Saya sebahagian daripada kerajaan. Saya tak sepatut ada kat sini. Tak logik saya duduk dekat bersama-sama tuan. Sepatutnya saya duduk sebelah menteri, bagi tahu nasihat menteri, kan? Tapi saya tak ada apa-apa. Saya macam tuan-tuan juga. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya nak bagi tahu, sepatutnya sebelum Majlis Veteran Kebangsaan yang kedua sidang pada 6-7-8 September yang lepas, Senator Laksmana Imran dan juga ahli Majlis Veteran kena pergi setiap daerah, setiap negeri, berjumpa dengan tuan-tuan yang ada dekat negeri-negeri ni, kumpulkan apa permasalahan. Maka kita akan dapat masalah yang paling besar ialah perolehan tanah. Kan? Perolehan tanah. Yang ini yang sepatutnya diperjuangkan. Jadi sekarang ni yang menjadi masalahnya ialah bila kita diam. Saya diam. Tuan-tuan diam. Gabungan Reformasi Veteran pun diam. Maka benda ni akan senyap. Senyap terus. Kan? Jadi sekarang ni, macam saya bagi tahu dekat Maha Guru tadi, kita ada 2 juta ekar ataupun 800 hektar. Tanah ni dah diserahkan. Jadi kita ni sepatutnya itu yang kadang-kadang saya segan nak sebut ni, tapi ni ialah saya sebut dulu-dulu. Kan? Saya sebut dulu apabila menteri makan gaji buta. Kenapa saya berani sebut? Sebab saya berdiri atas pentas politik. Tuan-tuan, saya pernah bertanding di PRT Park Dixon. Saya bukan lawan orang-orang biasa. Saya lawan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Ini nak cerita pasal politik. Kenapa saya sanggup? Demi tuan-tuan. Saya lawan ni semata-mata supaya suara kita ni ada dekat parlimen. Meminda akta yang sedia ada. Kan? Supaya veteran terbela. Sekarang ni akta sudah dipinda ke belum? Belum. Akta 740 belum dipinda lagi. Dan akta ini kita mohon supaya dimasukkan perolehan tanah. Yang dalam kajian tu saya jumpa Lieutenant Colonel Jalil. Colonel Jalil sahabat saya, dia lawyer kebetulan. Dan dia sebagai salah seorang ahli daripada ahli Majlis Veteran. Saya tak boleh nak masuk, tuan-tuan. Saya tak boleh masuk walaupun saya kerajaan, saya tak boleh nak masuk. Saya nak bagi tahu dengan dia, akta ni kena pindah. Dan kerajaan kena berani bertindak di luar kotak. Kerajaan yang ada sekarang ni, kalau nak dapat undi 2 juta daripada kalangan veteran, mesti berani berfikir di luar kotak. Tak boleh setakat nak mengharapkan undi kita lagi. Bukan kali ini. Sebab apa? Kita nak minta dia orang buat pindaan. Akta dah ada, tanah dah ada. Kenapa kerajaan nak sekat? Dia bagi pada FGB tanah ni. 1 juta ekar dia beri pada FGB. 1 juta ekar ni bukan milik kerajaan. Ini milik kita rakyat. Kalau tuan tak fight, kalau ini saya bukan fight untuk tuan-tuan saja, saya fight untuk 2 orang dan 2 kumpulan. Sebab saya kebetulan pengerusi generasi Felda negeri Johor. Jadi kita dengan generasi Felda kena fight. Tanah ni kita dapat kembali. 1 juta tuan hektar boleh bagi berapa ribu veteran boleh dapat. Jadi kita kena fight. Sebab tu kalau betul-betul Datuk nak memperjuangkan kita ni sebagai pejuang bangsa dan tanah yang wajib dapat ghanimah, pampasan, kitalah yang paling layak. Tentera paling layak sebab kita memperjuangkan tanah dan air. Kalau kita tak dapat, siapa lagi yang nak perjuangkan? Kan? Jadi sekarang ni kita nak mohon kerajaan bertindak di luar kotak. Tanah FGB yang sekarang ni disewakan dengan harga dengan nilai 280 juta kot setiap tahun. Sebenarnya rugi, sentiasa rugi. Agih-agihkan tanah ni, kalau saya tak dapat 10 ekar, 5 ekar pun jadilah kepada veteran. Jangan contoh yang macam saya sebut tadi dekat Felda Sahabat. Sebenarnya bukan Felda Sahabat aja. Dekat Palong tu ada 19 palong, kan? Tak salah saya 7 ke 8 palong yang berisi. Yang lain kosong lagi. Banyak lagi, kan?
bertaburan seluruh Malaysia ni bagi tanah ni balik pada kita. Sebab memang hak kita. Kecuali kita minta hak orang lain. Ini memang hak kita, telah dibangunkan. Tak payah keluar duit Datuk. Sebab apa? Tanah tu memang dah ladang dah. Dapat dah tanah, bagi je. Dapat hari ni, bulan depan dah ada hasil lah. Kalau seorang 10 ekar, seorang 5,000 seorang. Kalau 10 ekar, kan dia bagi. Apa nak lagi? Veteran kalau dapat seorang 10 ekar, RM5,000 sebulan. Apa yang kita nak lagi? Inilah. Sepatutnya kerajaan kena tengok benda ni. Kena beli di kotak. Biarlah kerajaan rugi 1 juta hektar. Tetapi sebenarnya bukan rugi. Dia memanfaatkan ekonomi kepada puluhan ribu veteran dan generasi Felda. Tuan-tuan. Ini yang saya minta tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana nak cakap lah. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Dah jadi kerajaan pun susah. Tak jadi kerajaan susah. Veteran sampai bila susah. Jadi saya mohon perkara ini menjadi isu utama dalam perjuangan veteran pada hari inilah yang dapat saya sampaikan. Selain daripada itu, kita kena ada, saya sendiri secara peribadi, walaupun atas nama kerabat ni bukan persatuan tuan-tuan. Kalau persatuan kita kena sekat dah. Kita adalah K kebajikan, R rangkaian, B bekas angkatan tentera. Rangkaian kebajikan bekas angkatan tentera, maknanya kerabat lah. Sebab tu kita bagi kerabat. Saya ni ahli kerabat. Kebajikan rangkaian bekas angkatan tentera. Kita membantu rakan-rakan kita yang susah, kan? Sejak daripada 2010 sampai sekarang berterusan. Daripada kita pembangkang sampai kita jadi kerajaan, kan? Sekarang jadi pembangkang jadi kerajaan. Kalau tak berubah juga, saya pun tak tahulah macam mana nak buat lagi. Saya tak tahu macam mana perjuangan saya. Saya cuba. Tuan-tuan, saya bagi tahu. Saya cuba. Saya serahkan memorandum kepada seorang wakil rakyat. Kebetulan wakil rakyat itu bekas tentera. Kapten Najib. Tuan-tuan kenal Kapten Najib? Satu-satunya orang PAS yang menang di Johor adalah bekas tentera. Kapten Najib led, kan? Dia ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Pasir. Kebetulan dia rapat dengan Perdana Menteri. Kenapa? Dia di Pagoh. Parlimen Pagoh, dia di bawah Parlimen Pagoh. Dan saya bersama dengan dia, bersama dengan Datuk Syarudin. Datuk Syarudin pengurusi veteran ATM, kan? Tapi dia tak tahu apa saya nak buat lah. Dia ingat saya datang jumpa kosong. Tak, saya serahkan memorandum kepada Perdana Menteri Malaysia. Semoga kalau hari ini dia boleh diingatkan balik. Memorandum itu tolong buka. Pasal saya serahkan pada dia. Saya cakap dia dalam keadaan letih di Pagoh Jaya. Apa yang saya minta daripada kerajaan ialah supaya ada perancangan jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang. Jangka awal ni yang paling kita nak ialah setiap veteran ini mesti dicarumkan dengan insurans, kan? Sebab sedih lah bila tengok veteran ni bila dah berusia, dah lah dapat hospital pun kena kongsi dengan awam, kan? Kita pula jadi macam second class citizen. Jadi kita nak mohon supaya bagilah kita insurans coverage supaya kita sendiri boleh pergi mana-mana insurans hospital swasta. Dan ditakdirkan kita meninggal, tak payahlah kerajaan nak bagi kita 10,000. Insurans coverage ni mungkin boleh cover lebih daripada 50,000, mungkin 100,000. Ada dalam tu kan? Jadi itu yang kita mohon, jangka pendek. Kalau yang lain-lain tu saya akan bagi. Okey, yang jangka panjang kita mohon tadilah perkampungan veteran. Perkampungan veteran ini tuan-tuan, kalau dapat kita sampaikan, bukan manfaat pada orang lain tapi kepada kerajaan. Sebab kita ni ada suatu benda yang tidak ada pada manusia lain, iaitu ilmu medan perang. Kita memang ada ilmu itu. Walaupun umur dah menjejak ke 80, kalau setakat menembak tu 100 meter, insya-Allah kena M16, kan? Masih kenal. Kalau yang muda-muda ni lagi advantage. Kita mohon supaya dia buat bandar baru veteran. Di mana? Contoh tadi di Lahad Datu, kan? Di Felda Sahabat. Kita mohon dekat situ letakkan maksimum tentera. Jadi kepakaran yang kita sedia ada yang orang lain tak ada, boleh digunakan pakai untuk sebagai sekurangnya third line of defense, pertahanan lapisan ketiga. Tak payah pakai rela lah, kan? Rela ni buang ke tepi, bagi kat veteran baju rela tu, tukar kita nama GRVATM ke, bubuh kat situ. Bagi kita senjata api kalau diperlukan. Buat kat situ lapangan sasar, buat kat situ mini airport, buat kat situ tempat lain dah buat tuan-tuan. Di Canada tuan-tuan pergi kat Halifax ada. Dan saya pergi kat Halifax, kebetulan saya buat UN mission course di situ. Saya lihat perkampungan veteran Navy, canggih tuan-tuan. Canggih. Di Bangladesh, sebab saya selalu sebut, bila kita pergi ke Bangladesh, dia ada DOSH, Defence Officer Housing Scheme. Kan dekat sana disusun aturnya veteran ni cukup cantik.
kan. Sebelum berhenti ada masing-masing rumah masing-masing, kan. Tak perlu lagi nak pinjam-pinjam. Bila kita dapat tanah ni pun kita buat macam tu. Sebab tu saya mengesyorkan kepada Majlis Veteran Kebangsaan. Saya dah sampaikan pada Colonel Jalil dengan rakan-rakan dekat situ, dekat Kapten Syarudin, supaya kita ni diasingkan daripada ATM. Maksudnya lembaga tabung Angkatan Tentera majulah. Tapi lembaga veteran Angkatan Tentera, di manakah kamu? Lembaga veteran, lembaga tabung veteran Angkatan Tentera yang sepatutnya jaga ni, sepatutnya kita ada hasil sendiri. Kita mohon daripada kerajaan diberikan dana khusus, soft loan kepada lembaga tabung veteran Angkatan Tentera. Masukkan ini dalam perdebatan dalam parlimen, bukan cakap yang merapu-rapu. Saya sedih bila dengar tengok macam ini ya standard. Benda yang aku cakap lapuk dulu pun baru masuk sekarang. Patutnya benda ni yang difikirkan untuk masa depan veteran. Kalau kita tak fikirkan masa depan veteran ni, mana lembaga tabungnya tak ada, mana perkampungannya tak ada, mana insurannya tak ada, kan? Benda-benda ni kalau kita tak boleh minta sekarang, kan? Hanya mereka mengharapkan hundi kita. Ini amaran pada kerajaan yang ada sekarang dan kerajaan datang. Siapa look after the veteran? Siapa yang meletakkan veteran sebagai sasaran utama untuk dijaga kebajikannya? Perhatikan, kan? Jangan sampai hanya nak mengawal undi, pegang kita setakat touch and go saja. Pegang lepas. Kita tak nak. Kita nak apa yang kita mohon dengan keupayaan. Saya kat sini saya yakinlah dengan Guru Ibrahim Azini Datuk minta tolong Datuk dengan ini pengerusi suara veteran Datuk Dolah Penada, kita betul-betul bersatu, kan? Macam tadi kalau nak minta nama, ambil terus daripada persatuan veteran tu, ambil susun, bagi terus berapa ratus orang, bagi terus, kan? Saya pun ada, saya tak kurang daripada kalau kampung lah semua veteran daripada kerabat saya. Kalau setakat nak 5,000 orang, 5,000 ke 10,000 orang, insya-Allah di seluruh Malaysia kita ada, tak ada masalah. Tapi persoalan dia, bolehkah kita kerajaan ini berani bertindak, kan? Kalau kerajaan berani bertindak, buat benda ni, bagi kita dana, insya-Allah, kan? Kita buat satu reformasi yang betul-betul solid untuk veteran. Sebab kita masing-masing dah berumur, kan? Kalau saya panjang umur, kita teruskan berjuang bersama. Kalau saya pendek umur, yang ada kat sini yang muda-muda, teruskan, kan? Saya nampak muda tapi saya pun dah 60. Panglima Angkatan Tentera yang ada sekarang skot saya, kan, sampai ke ujung ni lah, kan? Tapi bukan membela untuk kita saja, membela tentera yang belum berpensiun. ya, setuju. Setuju. Jadi kalau tak dibela, dia orang akan join dengan kita, join the group je lah, kan? Itu saja dapat saya makan daripada ni. Saya sampaikan salam saya daripada rakan-rakan kebajikan rangkaian Bekas Antara Seluruh Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okey, sedikit ulasan dia bila dah orang menyampaikan ucapan ceramah yang nampaknya begitu bernas, ada idea, ada fakta, boleh diterima pakai sebenarnya. Saya ingin buat ulasan sikit je. Maknanya apa yang disampaikan oleh Colonel Nazari, tanah tu memang ada, bukan tak ada, memang ada. Kalau kita tengok tanah persekutuan, memang dah ada yang telah diambil dekat Felda, memang ada. Cuma sistem tu yang tak membenarkan kita mendapatkan tanah. So kita kena bersatu. Jangan masing-masing bila tukar Menteri Pertahanan, ini dasarnya. Tukar Perdana Menteri, ini dasarnya. Akhirnya kita macam ni. Pimai tang tu. Pusing-pusing ke situ. Jadi kalau kita dengar daripada Colonel Nazari cakap tadi, memang ada realitinya, ada faktanya. Cuma kita kena berfikir di luar kotak. Jangan ingat Majlis Veteran boleh bantu kita. Banyak bertukar. Pengurusi majlis, presiden, PBTM, berpuluh-puluh persatuan. Apa yang boleh dibuat? Tak boleh. Bukan kita tak tahu, tanah tu ada. Kenapa tak boleh? Sebab masing-masing telah diikat. Pengurusi-pengurusi veteran, ketua-ketua telah diikat. Diikat oleh siapa? Diikat oleh orang politik. Itu sebab kita tak nak orang politik. Bila nak mengundi besok, baru dia pegang. Betul tuan ya? Jadi kita hendak bersatu. Tak kira apalah kita. Orang baru, orang lama, pegawai,
LLP kena bersatu. Kalau kita bersatu, insya-Allah bagaimana Datuk cakap, boleh kita buat. Kalau kita tak bersatu, jangan haraplah kita nak buat. Takkan dapat, buang masa, buang tenaga, buang duit. Dan akhirnya berulang macam tu juga. Tapi walaupun kita sikit, saya harap kita perkara ni kita sampaikan, kita live dan airtime pun ada. Kita live kan. Kita sampaikan kepada akaunti dan juga pemimpin yang di atas sekali tu. Jangan cakap lain, belakang lain. Dia boleh lompat sana, lompat sini. Yang kita nak lompat mana? Dia boleh jadi katak, kita boleh. Kita ni setia, macam Datuk cakap tadi, setia. Askar ni, tentera ni, disiplin dia nombor 1. Tapi kalau dia tak berdisiplin, dia lagi jadi hantu. Betul kan? Betul. Nak bagi kita jadi hantu kan, bagi disiplin. Anak buah saya ni berniaga durian, berniaga rambutan, dia kacau. Kalau dia tak bertindak, dia tak cara kasar, dia takkan boleh berniaga. Betul kan? Betul. Itu veteran berniaga tepi jalan. Bukan dia malas. Tak malas. Veteran ni, tentera ni yang paling rajin sekali dalam dunia ni. Cuma dia tak ada peluang. Tak diberi peluang, ditutup peluang tu. Jadi kita minta selepas ni, kalau saya cakapkan lama ni, dia panas. Jadi kita minta Datuk Abdullah, pengurusi Suara Veteran, untuk menyampaikan sedikit penerangan dan ucapan dan juga menyampaikan idea-idea lah, mungkin benda tu betul atau tak betul, dan kita minta beliau memberi pandangan beliau. Okay, terima kasih. Input Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Presiden dan juga members yang ke depan ni. Saya sebenarnya datang nak menengok arus perjuangan jihad BTN. Perjuangan kami daripada PVTUDM, Persatuan Veteran, mula-mula telah ada dalam 6 tahun yang lepas. Pertama kita adakan, saya nak bawa sedikit cerita perjuangan kita. Pertama untuk menyelaraskan pension, penyelaras pension, sebab banyak anomali yang ada. Perjuangan kita bukan begitu saja, tetapi ianya menjuruskan kepada perlembagaan dan juga mengikut undang-undang yang ada bagi pihak veteran yang ada. Kalau tuan-tuan tengok sekalian, tuan-tuan dan puan-puan tengok, pension kita tak pernah ada, tetapi tidak diselaraskan sampai sekarang. Terutamanya mereka yang pension sebelum 2004. Jurang perbezaan memang besar. Jadi kami telah membuat beberapa pertemuan dengan NGO, dengan orang kenamaan, dan juga akhir sekali yang lepas kami jumpa Anwar Ibrahim dan juga Menteri Pertahanan masa itu, Mat Sabu. YB Mat Sabu kata dia tak berapa peka kerana perkara ni, jadi kata dia jumpa kita ada titik tarik untuk menerangkan. Walhal kita dah bagi paper yang betul-betul ini mengikut undang-undang apa yang kita perlukan. Pertama, penyelaras pension. Kedua, kepada yang tak berpension, kita memohon agar kerajaan mengadakan social safety net, macam yang kita kata itu for short term safety net, seperti macam pembagian rumah murah, tanah dan lain-lain. Hospital dijanjikan sejak I think election 13 masih tak ada. Kita adalah salah satu negara yang tidak mempunyai hospital veteran. Jadi benda itu telah diucapkan kepada yang ke atas. Ketiga, yang pengampunan kepada bekas prajurit.
yang tidak diiktiraf di dalam veteran kita. Ramai. Kita punya hujah begini, kalau sekiranya mereka telah diberhentikan di bawah para, dipanggil para, ada 14 tu, takkan you nak punish dia sampai beberapa tu sampai dia mati? Orang yang membunuh pun ada dia punya pengampunan. Tak boleh ke kerajaan. Fakta ni ada di dalam perlembagaan bahawa Yang Bertuan Agong boleh mengampun sesiapa yang dikeluarkan di bawah promotion. Tetapi ini adalah kerja-kerja Majlis Angkatan Tentera. Mereka patutnya yang membawa. Juga mereka berkuasa untuk menyelaraskan pension kita. Bukan saja sekarang, tetapi benda-benda yang terlepas. Even before di akta dikeluarkan. Itulah perjuangan suara veteran. Lepas tu kami tengok percanggahan di antara kita ni terlampau besar, perpecahan terlampau besar sampai 142 persatuan. Kalau kita berpecah sebegini, mereka tak hiraukan. You can go to Soko. Mas Abu kata business as usual. Tak ada apa dia kata. 30 orang, 100 orang dia. Tetapi apabila kita menengokkan perkara sebegini, kita nak adakan gabungan suara veteran. Gabungan suara veteran supaya bukan kita nak mengambil kuasa daripada persatuan-persatuan, tetapi cuma kita hendakkan satu suara. Perjuangan kita sama untuk memperkasakan sosio-ekonomi veteran kita. Tetapi kalau kita buat berkelompok, orang tak hiraukan. Sekiranya macam Tuan Nazri kata, kita bersatu dengan cara apa? One voice. Mereka akan terkejut. 306 veteran yang ada dengan family sekali, ramai itu. Kita telah sampaikan protem gabungan suara veteran untuk mengadakan supaya kita mendapat AJK daripada mana-mana veteran yang ada. That paper has gone to Jeff. Jeff kata dia tunggu dahulu supaya mendapatkan kelulusan daripada MBK. Sebenarnya Jeff ni sebagai pendaftar persatuan, dia boleh buat. Cuma dia kata tidak ada di dalam gabungan ni, tidak ada di dalam Akta Veteran 2012. Tapi dalam ROS pun tak ada. Barisan Nasional punya persatuan mana ada. Dia kata tak tentu siapa members dia. Itu hujah KPJ. Tapi mungkin perkara ni akan dibawa ke MBK supaya kita dapat satu gabungan suara veteran. Kita tak kira daripada mana, asalkan veteran ada persatuan, dan bagi dia punya ini, kita boleh buat secara demokratik siapa yang boleh memimpin dan siapa yang boleh membawakan isu-isu veteran ke atas. Selagi kita berpecah, tidak bersatu, kemungkinan suara kita tak didengar. So, saya amat berterima kasih di atas pencerahan Tuan Nazri dan juga Datuk Ibrahim. I think your perjuangan anda semua, tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, I think akan berhasil sekiranya kita bersatu dan memohon kepada kerajaan mengikut saluran-saluran yang betul. Jangan yang seperti yang dinasihatkan, supaya kita tidak politicize benda ni. Orang politikus ni lain. Kalau dia pergi naik, dia dapat dulu, kita ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Datuk Jeneral Abdullah daripada Suara Veteran, Presiden Suara Veteran. Jadi sebagaimana yang Datuk bagi tahu tadi, kita sebenarnya berpecah belah
Kita tak ada suara yang satu. Ada suara veteran, ada PBTM, ada VATM 142 NGO veteran, ya, veteran pegawai lain, veteran LLP lain, veteran unit lain, veteran udara, veteran darat, macam-macam. Jadi akhirnya suara kita tak dikedengaran. Apa pun kita cakap tak akan sampai lah, dan dia pun mereka orang politik memandang kita dari segi kekuatan, daripada strength kita punya kekuatan undi ni. Jadi kalau kita kadang-kadang Datuk kan, kita kena buat satu perkara yang orang panggil drastik, yang luar kotak, yang mereka tak percaya yang kita boleh buat, baru mereka akan respect kita. Kalau kita buat macam biasa saja kan, dapat tiap-tiap persatuan dapat 3,000 sebulan, 4,000 sebulan, dia bagi setahun 5,000, 10,000, takkan cukup. Itu dia bagi dedak-dedak saja kan. Kita perlukan satu kuasa paksaan ataupun pressure force bahawa satu undi tentera tu adalah penting. Satu keluarga, macam kita ada berapa? Saya mungkin ada 15 undi sama anak-anak saya, ada menantu saya. Kalau ini kita boleh tarik, undi ni sebagai kita punya senjata, supaya kita tarik bagian power tu, mungkin kita boleh berjaya. Tapi kalau kita harap persatuan saja dengan pengurusi yang berbagai-bagai ni, 142 pengurusi ni, kita tak akan berjaya. Itu pandangan saya. Dan kita minta kepada Saudara Latif, Saudara Latif Abdullah, dia mewakili NGO daripada LLP ni, suara daripada LLP. Ini jemput Saudara Latif. Terima kasih Pengerusi Majlis. Saya hormatnya Datuk Ibrahim, Satu Tetamu Hormat kita, pengurusi kita, Cik Azizat Mamani lah saya panggil. Saya mesra dengan Azizat Mamani. Juga Jeneral Datuk Abdullah selaku suara veteran, saya pun bersama dia sebenarnya, salah seorang daripada DP Komiti. Itulah salah satu suara yang suara veteran tidak kedengaran. Saya mewakili lain pakat lah suara saya. Kita sebenarnya di era tahun 2000-an, siapa yang tak pandang kita ialah pemimpin-pemimpin politik. Orang yang kita pilih, orang yang kita undi, orang yang kita letak di atas. Mereka ni tak pandang kita sebab apa? Kita senang diperkotak-katikkan, kita senang diberi dedak, kita selalu dipanggil, kita kena sikit bagi 2-3 ringgit, kita dah mesra alam. Kita lupa bahawa kita orang yang menurut perintah. Kita lupa kita ada disiplin. Kita lupa kita ada semangat. Dan kita lupa bahawa pengorbanan kita patut dihargai. Sebenarnya pengorbanan kita tidak pernah dihargai oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Mereka lupa kenapa kita Malaysia ni aman. Mereka lupa mengapa guru-guru boleh mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah. Mereka lupa bagaimana mereka, pekerja-pekerja awam boleh pergi bekerja, kilang boleh dibuka. Mereka lupa semua tu. Siapakah pengorbanan siapakah pengorbanan kita? Mereka lupa bahawa malam tadi kalau kita nak makan malam itu kita makan ayam salai, Zan, ayam salai, kita makan ayam salai. Datuk mungkin makan steak lah, Datuk dia pergi 5 star kan. Pagi tadi kita elok sarapan. Tapi kita lupa bahawa di sepadan-sepadan sekarang ni ada pejuang-pejuang kita, rakan-rakan kita duduk jaga sepadan. Kita tidak diperingatkan itu. Kita tak bagi tahu pemimpin tu. Kita tahu di perairan tanah antarabangsa kita ada tentera-tentera kita berkawal. Mereka tinggalkan anak, mereka tinggalkan isteri. Kalau kita malam tadi ada 4 isteri boleh peluk gele-gele, mereka malam tadi di lubang ombak muntah air. Yang kat darat tu peluk air 16, mungkin sekarang setia. Kita pergi disco dengan lagu enak-enak mana dia malam tadi dengan apa? Cengkerik. Benda ni tidak diperingatkan, tidak didedahkan. Dan kita tidak bersatu. Macam Datuk Abdullah cakap betul. Saya salah seorang yang minta pengurusi-pengurusi bersatu, keluarkan suara, iaitu suara veteran. Kita disekat oleh JF. Bukan kita tak boleh tubuh, tak boleh daftar.
tapi Jeff dia dipolitikkan. Sebab Major General Datuk Zulkifli orang yang berhebat. Dia besok nak naik Lieutenant General. Mungkin target ni jadi PTD. Jadi adalah satu agenda orang politik. Datuk Ibrahim lagi berpengalaman kepada saya. Siapakah orang yang boleh digunakan untuk menyekat supaya veteran ini tidak bersara, supaya veteran ini boleh ditekan, supaya veteran ini berpecah. Hari ini kita berpecah sebenarnya. Jadi saya sebagai tuan-tuan semua pengurusi balik ni bagi tahu pujuk. Kadang-kadang kita sendiri dengar apa persatuan boleh buat, saya dapat apa. Betul, memang mereka tak dapat apa-apa. Sebab Jeff tidak menjaga veteran dengan betul. Jeff tidak memberi perkhidmatan yang smart. Kalau orang BSS, BKU veteran kurang upaya, nak tunggu tu, nak tunggu ni, komiti nak bersuarat, baru lulus BSS 300 sampai 6 bulan, 7 bulan. Kasihan ke sahabat-sahabat kita? Kaki tak ada. Nak tunggu nak peksa apa, nak tengok apa, nak kelulusan apa. Suara-suara kita ni lah patut kita bawa. Bila kita bersatu, kita ada 3,600 veteran bersara dan tidak bersara. Kalau meja kata ni rumah dia ada undi 15. Saya ada 2 isteri tu. Saya ada 2 isteri. Ada 6 anak boleh mengundi, ada 4 menantu boleh mengundi. Kalau kita bersara, kalau kita kata kita tak nak turun mengundi, boykot undi, buka undi itu bukan wajib. Kita boleh cakap, kita tak nak undi. Kita veteran, keluarga veteran, anak saudara veteran, jiran veteran, cucu veteran tak nak undi. Dia akan terkejut. Kita tak perlu turun undi. Kita jangan takut. Sebab undi bukan perkara wajib. Kalau pergi undi tak dapat duit, dia bila menang, bila dia dah jaga kedudukan dia nak kuasa, dia lompat sana. Dia lompat bukan saja-saja. Nak lompat tu pun lompat katak macam cakap dia. Nak lompat katak mesti ada duit. Perempuan 2-3 juta. Dia ada kuasa. Dia dah kaya. Ada tak apa, veteran besok kita bagilah, panggil kursi veteran, bagi seorang RM50 undi aku. Kita jangan jadi macam tu. Kita fikir masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Kalau kita boleh bersatu, kita boleh cuba boykot undi pilihan raya akan datang dengan ugutan-ugutan kita. Tak apalah, kata Datuk SKD satu sebelah masuk dalam lokapan tu kan, sebelah keluar, tak apa, saya rela. Kita sanggup tak sanggup? Kita ajak kawan-kawan kita sama-sama bersatu. Pengurusi kena panggil semua sekali datang. Pengurusi kena minta sokongan. Pengurusi kena mainkan peranan untuk naikkan semangat kita. Kalau kita cakap tuan-tuan datang ni pun dah sebenarnya adalah satu semangat. Barisan depan ni dulu akan masuk lokap. Tuan-tuan boleh pusing belakang dah tak ada dah. Tapi kita akan ke depan dulu insya-Allah. Jadi saya minta semua bersatu supaya kita pengorbanan Datuk, pengorbanan kita ni dikenang. Datuk tahu tak tahu? Kita berhenti buah para bukan kerana kadang-kadang kita disiplin. Kadang-kadang kita kaki dah putus kena berhenti tu. Dapat 250 sampai hari ni. Kaki putus, kita tak boleh teruskan perkhidmatan. Yang tu dia orang tak tahu tu. Sahabat kita, saya panggil Panglima Wilayah 1 tak datang lagi. Kaki 1, 250. Kaki putus sampai hari ni. Kerja kilang pencen ni dapat 1,200. Askar kaki putus. Lepas tu dia kata veteran berempat. Memanglah berempat 250 hari ni dah boleh buat apa? Datuk belanja satu hari 2,500 tu kan? Ataupun 20,000. Satu hari? Belanja pekerja ke belanja sendiri? Sekali semua. Semua belanja dengan bodyguard semua 28,000. Kalau sendiri 8,000. Kita 250 satu bulan, ada anak satu. Satu cukuplah, isteri satu. Rumah tak ada. Itulah harganya seorang veteran. Saya kadang-kadang tak panggil memontak je. Kita sanggup berbangun balik. Kita bangkit sebab kita panggil veteran bangkit. Bangkit itu bukan sangat bangkit saja. Bangkit dengan semangat, dengan perjuangan. Dengan satu hala tuju supaya kita dipandang. Hari ini Jeff tak main peranan, dia tak nampak tu. Tanya Datuk Abdullah.
Kena jadi 3-4 kali turun. Saya pun selalu tembak pedak pasal kan. Tapi tak boleh dapat apa-apa. Kita disekat. Kita ada Laksamana Datuk Imran dalam parlimen, tak bersuara. Kita ada dari Penang dan Sabaran yang nama dia pun tak. Dia dah senang. Jadi kita sama-sama lah, sama-sama bangkit, sama-sama suarakan hak kita. Bila pengurusi panggil, ikut. Bila pengurusi datang, sama-sama kita berjuang. Jangan cakap tak apa-apa. Selagi kita tak berusaha, kita tak akan dapat. Kita dulu nak masuk jadi askar pun kena lepas katak, kena kuih gulung. Barulah kita jadi seorang tentera yang teguh, seorang tentera yang disiplin. Bukan terus jadi tentera masuk terus ABC dah tahu, tak ada. Kita dididik 6 bulan dulu. Sama-sama kita berbanding puluh. Tapi apa harga kita? Kawan-kawan kita yang putus kaki, hilang nyawa, terkorban. Dulu masa pergi anak dia lambai, balik-balik dia nak mayat dia datang. Orang tu yang dapat tanah, kita dapat apa? Inikah harga yang kita dapat? Inikah kerajaan bagi kita pada kita? Sebab kalau tanpa kita, dia tak boleh memimpin. Tanpa kita, mereka tak boleh duduk di kursi empuk. Tanpa kita, cikgu-cikgu tak boleh mengajar, tak boleh mendidik. Kilang tak boleh dibuka, ekonomi tak boleh naik. Baru kau Allah Ta'ala hantar COVID, dia pun hancur. Kalau kita tak ada, anak-anak muda hari ni berani bersara, tutup bubar ATM. Saya kalau jumpa dia, saya nak tengok, saya nak bubarkan dia, kena bubar ATM. Kenapa mereka berani bersara begitu? Sebab mereka tidak diberi, tidak beri pendedah tentang apakah peranan tentera hari ini. Mereka tak tahu yang kita berjuang betul-betul. Sampai hari ini kita masih menjaga kepentingan negara. Kita korbankan kita, anak isteri kita. Jadi saya ingat media dah tilik-tilik saya. Saya minta kita bersatulah. Kita bersatu dan terus bersatu. Jangan masuk bersatu orang. Kita bersatu. Jadi saya sudah ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Latif. Okey, terima kasih Saudara Latif. Itu seorang pejuang yang beliau ni tidak pernah saya tengok sejak JRWTM bersama dengan Saudara Azizan, semua aktiviti dia datang. Bukan datang seorang, kadang dia datang satu bas dekat Sogo tu. Terima kasih Saudara Latif. Memang mana-mana pun dia adalah seorang pejuang kental. Jadi apa yang saya nak ulas sikit, apa yang beliau cakap dan juga Datuk Abdullah cakap ni, kita kena ada sekarang ni keputusan pemikiran luar kotak. Kita kena drastik. Macam Datuk Mahgul cakap, satu kaki kita kena sedia ke lock up sebab kawasan kita ni sekarang semua SB ada keliling. Beliau pun dah meruga saya semalam dah cakap macam-macam. Tapi kita kena bersuara. Kita kena buat satu kempen boycott. Ini pandangan saya, bukan pandangan Saudara Rizal ni. Kalau kita tangkap saya tu macam mana? Kita kena buat kempen boycott. Kalau setuju, kita bercadangkan nanti supaya boycott undi. Kita bukan boycott barang, kita bukan boycott BMF lah, Buy Muslim First lah, racist lah, tak ada. Kita bukan racist. Kita boycott undi. Kalau dia boleh jual kedudukan dia sebagai adun, ahli parlimen sampai 10 juta, 5 juta, 20 juta, lompat sana, lompat sini, khianat percayaan rakyat, kenapa kita tak boleh? Kita hanya undi saja. Kita boycott undi supaya jangan pergi mengundi. Nak undi boleh. Nak undi, satu undi 5,000. Satu undi 5,000. Kalau dia boleh jual dia punya kerusi sampai 5 juta, 10 juta, kenapa kita tak boleh? Hari undi tu kita kena keluar ramai-ramai. Kita boycott. Undi tu kita keluar ramai-ramai. Boleh boycott? Sebab apa tuan-tuan? Kita dah pernah bercakap. Datuk Abdullah suara veteran saya dengar, macam-macam suara dia bercakap macam-macam dengan lawyernya, dengan panglimanya, bekas panglima ATM saya tengok, bekas panglima Medan, hebat-hebat, bekas pejuang-pejuang PGB, SP semua ada. Air Force, laut, udara semua ada. Tapi apa boleh buat? Tak boleh. Tak boleh buat. Presiden, bermacam-macam presiden tak boleh buat. Dulu presiden kita yang pertama dulu kita ingat Datuk Ghani kan. Datuk Ghani daripada LLP juga.
Dia pun nak bersama sebenarnya, dia telefon tapi dia dekat Kelantan. Saya berjemput. Pun tak boleh buat apa. Lepas tu Datuk macam-macam. Ada 2-3 dah. Banyak datuk-datuk Ah. buat apa? Tak boleh, bukan salahkan mereka tak salah. Cuma suara kita ni tak didengar oleh kerajaan sebab kita pecah. Kita cakap, besok kita undi BN. Cakap, besok kita tetap PKR. Cakap, ya, lepas tu marah-marah, besok undi tetap Perikatan Nasional. RM50. Dapat RM50. Saya dengar 2-3 hari lepas dapat 300. Ada ni, Menteri Pertahanan nak bagi 300. 300 berapa orang dia bagi? Cuba kira. Berapa orang 300 tu, 300 ringgit, berapa orang yang dapat? 300,000 orang dapat? Tak dapat. Yang dapat adalah 100, 200 orang, mungkin 300 orang, mungkin 1000 orang. Yang lain dapat dia dedak sikit 300 dah. Hidup veteran, hidup Melayu. Ada kan nak kita macam tu? Dia hidup, kita ni mampu. Hidup lah. Hidup macam tak apa, terpaksa kais pagi, makan pagi, berusaha sendiri. Saya pun sekarang ni berniaga cak kuih tiaw sekarang. Betul bang kan? Dapatlah sikit. Pencen sikit. Makan sikit. Dan pelarasan ni Datuk kan, pelarasan ni dah dibincangkan dah lama dah. Saya meja sekarang pencen 2,000 je. Orang sekarang pencen dia meja 4,000, 5,000. Betul tu kan? Macam Datuk pun mungkin lah, orang lama-lama general mungkin pencen dia 6,000, 7,000. Pencen general sekarang tak 12,000, 15,000. Jauh. Bukannya meja saja, LLP pun sama. Dulu pegawai pencen saya rasa 600, 700. Sekarang pegawai pencen berapa kan? Adakah adil macam tu? Sebab kita ni manusia. Manusia nak makan sama. Dia makan petai, dia makan jering, dia makan ikan, dia makan ayam. Sama juga. Dia belanja 600 ataupun 1,000. Yang orang baru belanja 300 pencen dia. Ada sama. Kos sara hidup sama. Beras sama, betul, ayam sama, semua sama. Kenapa pencen tak sama? Kenapa? Sebab ini live ni ya. Kadang live saya ni selalu dipotong oleh SKM. Itu live saya 200,000. 200,000 live saya dalam masa sehari. Tanya Man ya, saya dengan Man kan. Dalam satu hari 100,000. Besok saya tengok 200,000. Lagi 3 hari tengok tu hilang. Hilang. Sebab benda kita cakap benda yang real, benda yang betul. Saya cakap benda yang real. Hilang. Lalu tak ada. Yang cerita isu Raub tu habis hilang dalam FB saya. Habis. Itu cerita dia. Jadi kalau boleh kita gerakkan boykot ni. Boykot undi. Okey? Kita fikirlah sama-sama. Saya jemput daripada ini NGO reformis saya jemput daripada luar juga supaya memberi pandangan dia berkenaan dengan veteran ni. Okey, jemput saudara Abdullah Khalbi ya. Jemput tuan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Meja Razali selaku pengacara majlis pada program kita hari ini. Yang saya hormati Datuk Ibrahim Mak Zain, yang saya muliakan Presiden Azizan Mamali, tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan